Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita jumpa lagi untuk subjek Pendidikan Islam bagi tahun 1 bersama saya Ustazah In. Dan hari ini kita akan belajar unit 3 iaitu dalam bidang adab. Okey, dalam bidang adab ini kita akan belajar tajuk Zikrullah Penenang Jiwa. Jadi hari ini jom sama-sama kita belajar tentang Zikrullah. Baiklah, sebelum kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, jom sama-sama kita tanda tangan baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, hari ini objektif pembelajaran kita ialah di akhir pembelajaran, murid dapat yang pertama, mengetahui pengertian zikir dengan betul. Kemudian, murid dapat mengetahui kepentingan mengamalkan adab berzikir. Dan yang ketiga ialah murid mengetahui akibat mengabaikan adab berzikir. Jadi, jom kita mulakan pelajaran kita hari ini. Baiklah, anak-anak boleh buka buku teks Pendidikan Islam iaitu muka surat 132 dan 133. Di dalam buku teks ini, inilah muka suratnya. Dinyatakan tentang Zikrullah Penenang Jiwa. Jadi, apa yang kita belajar pada hari ini semuanya terdapat di dalam buku teks ini. Okey? Baiklah, jom kita pendengarkan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Surah Ar-Ra'd ayat 28 yang bermaksud, ingatlah dengan mengingati Allah, mentaati perintah Allah, jiwa menjadi tenteram. Okey, maksudnya dengan apa? Dengan kita berzikir kepada Allah. Jadi, bagaimanakah cara kamu mengingati Allah pula? Okey, jom kita lihat apa itu zikir. Okey, jom kita lihat pengertian zikir. Zikir ialah mengingati Allah. Zikir boleh dilakukan sama ada dengan hati, lisan atau perbuatan. Jadi mudahkan kita berzikir. Dengan hati je kita dah dapat pahala. Dengan lisan kita dah dapat pahala. Apatah lagi dengan perbuatan. Jadi makna zikir ialah mengingati Allah. Baiklah anak-anak, jadikan zikir sebagai amalan kita. Okey, cuba kita lihat ini. Kita boleh berzikir apabila kita sedang menuntut ilmu. Kemudian, apabila kita bersyukur. Jadi, kita boleh berzikir. Kemudian, kita berzikir ketika ni tengah buat apa? Menunggu bas. Jadi sambil-sambil tunggu bas tu kita zikir. Dapat pahala. Kemudian dengan kita membaca Al-Quran pun itulah cara kita mengingati Allah. Dan dengan kita bertaubat. Kita sentiasa dekat dengan Allah. Jadi itulah cara kita mengingati Allah. Okey, baiklah. Di paparan ini, jom kita lihat contoh-contoh zikir dan tindakan. Okey, jom kita lihat satu persatu.
Iaitu, apa ia contoh zikir? Yang pertama ialah apabila kita menyebut subhanallah, iaitu ketika kita menjaga alam sekitar. Okey. Kemudian yang kedua, apabila kita menyebut alhamdulillah, maksudnya tidak membazir makanan. Contohlah, jadi syukur alhamdulillah kita tidak buang, kita tidak membazir. Jadi kita gunakan nikmat Allah dengan sebaiknya. Kemudian yang ketiga, la ilaha illallah, iaitu apabila kita patuhi peraturan jalan raya. Okey. Dan yang keempat, Allahu Akbar. Apabila kita melihat keindahan alam, kita pun sebut Allahu Akbar. Macam itulah. Jadi, mudahkan untuk kita sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, sekarang mari kita lihat pula kepentingan mengamalkan adab berzikir. Okey, kita lihat ada 4 kepentingan di sini. Yang pertama, iaitu saya mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya di sini, jika kita mengamalkan adab-adab berzikir, kita ikut sunnah Nabi. Okey. Yang kedua, hubungan saya dekat dengan Allah. Okey, maksudnya bila kita sentiasa berzikir, bermaksud hati kita sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, ibadah saya lebih sempurna. Jadi, kita buat perkara-perkara yang sunat, ia membolehkan kesempurnaan dalam ibadah kita. Dan yang keempat, jiwa saya berasa tenang. Ialah, siapa tidak tenang kan jika berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kemudian jom kita lihat pada akibat mengabaikan adab berzikir. Apa yang kita dapat jika kita abaikan adab-adab berzikir ni? Maksudnya di sini ialah yang pertama, kita akan saya lalai daripada mengingati Allah. Jadi bila kita tidak berzikir, kita rasa jauh dengan Allah. Kita tak ingat. Kita tak mensyukuri apa yang Allah dah anugerahkan pada kita. Kemudian yang kedua, menjauhkan hubungan saya dengan Allah. Bila kita tidak berzikir, kita tidak ingat pada Allah, automatically kita rasa jauh sangat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga ialah saya mudah membuat dosa. Jadi bila kita tidak dekat dengan Allah, kita selalu lupa apa yang Allah suka, apa yang Allah tak suka. Jadi menyebabkan kita tu mudah membuat dosa, walaupun dosa kecil. Okey. Kemudian saya tidak mendapat keampunan Allah. Inilah yang paling kita takut. Jadi, bila kita berzikir tu, kita sentiasa ingat dengan Allah. Secara automatiknya, Allah pun mengampunkan dosa-dosa kita yang kita rasa kecil bagi kita, tapi besar bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baiklah anak-anak. Sekarang kita dah tahu apa makna zikir, apa yang kita dapat bila kita berzikir, apa yang kita dapat bila kita mengabaikan adab-adab berzikir dan waktu bila kita sesuai berzikir. Jadi sekarang, jom kita buat latihan, buka buku aktiviti pada muka surat 135. Okey, ini ialah muka surat 135. Okey, di sini nombor 1, pilih dan lengkapkan. Okey, di sini minta kita suruh pilih daripada 3 ini. Okey, untuk dimasukkan ke dalam ayat-ayat ini. Okey, cuba kita lihat erti zikir. Kita baca yang Ustazah baca yang pilihan jawapan. Perbuatan mengingati hati. Okey, zikir ialah apa dia? Kepada Allah. Perbuatan ke, mengingati ke,
ataupun hati? Okey, jom kita lihat jawapannya. Iaitu mengingati. Kita potong dulu jawapan di sini. Kemudian kita tulis di sini. Zikir ialah mengingati Allah. Kemudian zikir boleh dilakukan sama ada dengan perbuatan ke ataupun hati. Kita lihat yang mana satu dulu. Okey. Dengan hati, kemudian kita tulis di sini selepas kita potong, lisan atau yang terakhir adalah perbuatan. Jadi kita tulis di sini. Maksudnya, zikir ialah mengingati Allah. Zikir boleh dilakukan sama ada dengan hati, lisan atau perbuatan. Mudah kan? Kemudian jom kita lihat lafaz-lafaz zikir. Okey, kita baca di sini. Allahu Akbar, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Astaghfirullah, Subhanallah, La haula wa la quwwata illa billah. Jadi bila kita lihat di sini, semua ini adalah zikir. Jadi, kita tulis setiap satu ni di dalam tempat kosong di sebelah ini. Jadi, kita tulislah. Yang pertama, kita tulis Allahu Akbar, sama kan? Okey, kemudian nombor 2, Alhamdulillah, kita tulis je. Kemudian nombor 3, La ilaha illallah, nombor 3. Kemudian nombor 4, Astaghfirullah, nombor 4. Nombor 5, Subhanallah, sama. Dan yang terakhir, La haula wa la quwwata illa billah. Okey, jadi semua ini adalah lafaz-lafaz zikir. Baiklah, sekarang jom kita lihat pada muka surat 136. Di muka surat ini, ia minta kita pilih dan tulis tindakan kamu. Okey, kita lihat ayat-ayat di atas, kemudian kita masukkan mana gambar yang sesuai. Okey, ayat yang pertama, Ustazah baca. Mengambil makanan sekadar mencukupi. Gambar yang mana? Okey, kita lihat nampak makanan di sini. Jadi, kita tulis dulu mengambil makanan sekadar mencukupi. Jadi, selepas itu kita potong. Okey. Kemudian kita lihat ayat yang kedua pula. Memilih pakaian yang menutup aurat. Jadi, tinggal 3 gambar ni sahaja. Mana yang menunjukkan pakaian? Okey. Okey, Ustazah nampak nombor 2. Jadi, kita tulis ayat yang kedua ini di nombor 2. Kemudian, kita potong ayat nombor 2. Bermaksud, kita dah tulis dah ayat tu. Jadi, kita tak keliru dah lepas ni. Kemudian, ayat yang ketiga, bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Okey, di antara 2 gambar ini, yang manakah bersungguh-sungguh menuntut ilmu? Jadi, Ustazah lihat nombor 3. Ustazah tulis di sini. Kemudian Ustazah potong ayat di atas ini. Okey. Dan yang keempat, tidak melakukan kerosakan. Cuba tengok gambar ni. Ayah berpesankan supaya jangan melakukan kerosakan. Jadi, ambil ayat ini, tulis di tempat kosongnya. Kemudian, potong yang atas. Jadi, selesai sudah muka surat 136. Jadi, sekarang anak-anak dah faham dah kan apa itu zikrullah penenang jiwa. Jadi, banyak-banyakkanlah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga amalan kita yang sedikit itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan hati kita akan sentiasa tenang selalu. Okey? Baiklah,
Itulah sahaja pelajaran kita pada hari ini. Ustazah ucapkan terima kasih kerana sudi belajar bersama saya. Jumpa lagi insya-Allah, and stay safe, jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.